Okey, baik. Bertemu sekali lagi di dalam video kali ini. Video kali ini cikgu akan menerangkan tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey, secara umumnya kita tahu bahawa di tanah Melayu ini ataupun di semenanjung tanah Melayu di Kepulauan Nusantara dahulunya terdapat beberapa kerajaan alam Melayu ataupun kerajaan lama alam Melayu yang telah bertapak sebelum kedatangan barat di tanah Melayu. Jadi antara negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan alam Melayu terdahulu adalah ialah seperti Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Gangga Negara, Sriwijaya dan Majapahit. Itu merupakan antara kerajaan-kerajaan alam Melayu yang dibentuk yang dibentuk sebagai sebuah negara bangsa sebelum kedatangan penjajah dari barat. Jadi yang dimaksudkan dengan negara bangsa adalah sesebuah negara yang didominasi oleh sesuatu bangsa dan membentuk sebuah kerajaan di tempat tersebut. Sebagai contohnya, negara-negara yang cikgu sebutkan tadi ataupun kerajaan-kerajaan yang cikgu sebutkan sebentar tadi seperti Kedah Tua, Funan, Champa dan sebagainya, bangsa yang mendiami ataupun mendominasi negara-negara tersebut adalah berbangsa Melayu. Jadi sebab itulah dia disebut sebagai sebuah kerajaan negara bangsa Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan antara lain kalau kamu lihat seperti kerajaan-kerajaan di Eropah seperti kerajaan Frankish ataupun kerajaan Charlemagne di negara-negara Eropah, kamu akan lihat bahawa negara-negara tersebut didominasi oleh mereka yang berbangsa Eropah ataupun disebut sebagai bangsa Frankish ataupun disebut sebagai bangsa Anglo-Saxon. Jadi bangsa-bangsa inilah yang membentuk sebuah negara bangsa di tempat mereka sendiri. Jadi itu adalah penjelasan secara ringkas tentang apa yang dimaksudkan sebagai negara bangsa. Baik, kita pergi yang seterusnya, subtopik yang kecil, iaitu ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okay, terdapat secara umum terdapat 4 ciri ringkas yang membentuk sesebuah negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okay. Ciri yang pertama yang perlu ada adalah raja ataupun pemerintah. Okay. Hal ini kerana raja merupakan tonggak utama kerajaan. Dia merupakan orang nombor 1 dalam kerajaan. Dia merupakan pemegang kuasa mutlak dalam sesebuah kerajaan yang ditadbirnya. Jadi, walaupun begitu, sesebuah kerajaan tidak akan berfungsi secara baik apabila hanya terdapat seorang raja sahaja. Kerana raja-raja ini di setiap kerajaan, mana-mana kerajaan sekalipun, hanya akan berfungsi secara efisien, secara efektif dengan dibantu oleh para pembesar yang baik. Para pembesar secara umumnya terdiri daripada para menteri, para panglima tentera, panglima turus angkatan perang, pembesar yang menjaga pelabuhan, pembesar yang menjaga undang-undang dan sebagainya. Jadi, kesemua aspek ini akan membentuk sebuah pentadbiran yang cekap, sebuah pentadbiran yang efisien bagi sesebuah negara bangsa. Selain itu, raja bagi kerajaan alam Melayu sering kali dianggap sebagai pemerintah yang suci dan juga dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi kerana mereka ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam masyarakat. Sebagai contoh, kalau kamu semua boleh lihat di dalam buku teks, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Hal ini kerana pada ketika itu kerajaan Champa mengamalkan ajaran agama Hindu Buddha sebagai agama rasmi kerajaan negeri ataupun negara tersebut. Jadi sebab itulah seringkali raja ataupun pemerintah dianggap sebagai jelmaan Tuhan ataupun jelmaan dewa-dewa bagi
masyarakat di negara tersebut. Itu adalah ciri yang pertama, iaitu raja. Ciri kedua dalam negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah undang-undang, law. Okay, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Sebagai contoh, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Hal ini boleh dilihat dalam konteks muka surat 4. Konteks tingkatan 4 tu, sejarah tingkatan 4 tu boleh lihat dalam muka surat 4. Kerajaan Majapahit telah mengamalkan undang-undang yang diberi nama Kutara Manawa. Hal ini, macam yang cikgu terangkan sebelum ini, ciri pertama bagi sesebuah negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah raja. Tapi raja sahaja tidak boleh membuktikan ataupun untuk menjalankan sebuah pentadbiran yang cekap tanpa adanya undang-undang. Kerana undang-undang itu dibentuk bagi memastikan kesejahteraan baik daripada golongan pemerintah ataupun golongan yang diperintah. Golongan pemerintah adalah golongan raja dan para pembesar istana. Tetapi bila disebut golongan diperintah adalah golongan rakyat jelata. Rakyat jelata ini terdiri daripada mereka yang bekerja sebagai petani, mereka yang bekerja sebagai peladang, mereka yang bekerja sebagai pedagang, mereka yang bekerja sebagai anggota tentera, mereka yang bekerja sebagai penangkap ikan dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai rakyat jelata dan mereka itu tergolong dalam golongan yang diperintah. Jadi, undang-undang bagi sesebuah negara terpakai untuk semua golongan, sama ada golongan pemerintah, raja dan pembesar, dan juga golongan diperintah. Hal ini kerana undang-undang itu diwujudkan bagi memastikan setiap daripada mereka mematuhi peraturan. Pertama, mematuhi peraturan. Yang kedua, mematuhi setiap aspek yang telah ditentukan oleh raja dan para pembesar. Kerana mereka tidak mahu berlakunya sebarang perkara yang boleh mendatangkan musibah, yang boleh mendatangkan ketidaktenteraman awam bagi sesebuah kerajaan. Kerana kalau kata sesebuah negara tidak ada undang-undang, semua rakyat boleh berbuat suka hati, golongan pemerintah boleh berbuat sesuka hati, makanya hal itu akan menyebabkan sesebuah negara menjadi kucar kacir. Jadi apabila negara kucar kacir, tidak akan ada lagi aktiviti ekonomi yang akan berjalan, kesejahteraan rakyat tidak akan ada, rakyat akan hidup dalam ketakutan dan sebagainya. Contoh yang paling jelas sekarang adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Ini cikgu ambil contoh yang sekarang, Perintah Kawalan Pergerakan. Itu merupakan salah satu daripada undang-undang negara. Undang-undang negara yang termaktub di bawah Akta Kesihatan. Kalau kamu kaji balik bahawa Perintah Kawalan Pergerakan yang kita tengah alami sekarang ni ataupun MCO, Movement Control Order, itu merupakan salah satu undang-undang untuk mengawal pergerakan rakyat bagi memutuskan rantaian COVID-19. Itu adalah salah satu undang-undang yang kamu boleh lihat. Okay, undang-undang itu dibentuk untuk mengawal perilaku masyarakat, untuk mengawal tindak tanduk pemerintah. Jadi, golongan pemerintah tidak boleh berbuat sesuka hati, golongan diperintah pun tidak boleh berbuat sesuka hati. Jadi, ini adalah untuk menjamin kesejahteraan sesebuah negara bangsa kerajaan alam Melayu. Jadi undang-undang telah wujud lama. Undang-undang telah wujud seiring dengan peradaban manusia. Semuanya ada. Dan kita tidak hidup dalam kerajaan undang-undang rimba yang mana rakyat boleh berbuat sesuka hati dan pemerintah pun tidak boleh berbuat sesuka hati. Jadi itu adalah ciri kedua bagi sesebuah negara bangsa kerajaan alam Melayu. Jadi cikgu harap kamu jelas tentang perkara ini. Baik, untuk dua lagi ciri yang akan datang, boleh lihat video yang seterusnya. Video ini
kamu boleh rujuk semula pada masa akan datang untuk tujuan membuat nota ringkas. Cikgu ulang sekali lagi, bagi kelas yang cikgu mengajar sendiri, video ini ataupun kelas-kelas lain pun boleh menggunakannya. Video ini boleh dijadikan rujukan untuk kamu mengulang kaji ataupun untuk tujuan membuat nota ringkas. Baik, kita jumpa di video yang seterusnya. Terima kasih.